Alright, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Usra Usahawan. Ya. Terima kasih kerana menghadirkan diri. Terima kasih kerana menghadirkan diri dengan awalnya. Selalunya Tuan Syed dan saya nak kena warm up dulu. Main gitar sekali dua baru orang muncul. Alhamdulillah hari ini awal datang. Ya, agaknya kerana Tuan Syed kerana topiknya juga ya, agaknya. Kita bersama baik. Kerana yang bagusnya mereka semua mai datang nak belajar, itu yang best. Ya. Dalam belajar tu ini juga adalah satu tempat ya di mana tuan-tuan puan-puan boleh bertanya soalan ya, berinteraksi dan bukan kami saja yang akan menjawab, usrah ni akan menjawab ya, forum ni akan menjawab ya. So dalam topik yang kita bincangkan tu tak semestinya soalan tu ada kena-mengena dengan topik tersebut, tak ada masalah ya, go ahead tanya soalan. Kerana inilah satu-satunya forum di mana orang bisnes membantu orang bisnes ya. Bukan Tuan Syed saja, bukan Rizal saja, tetapi semua orang dalam forum ni sedang melalui satu kesusahan, kepayahan ya. So kalau nak mencari satu penyelesaian atau at least idea daripada forum ni, tuan-tuan perempuan nak kena tanya ya. So dalam kita sembang-sembang tentang topik hari ini iaitu network marketing, macam mana nak guna benda tu ya, referral marketing, macam mana nak guna benda tu. Kita boleh berinteraksi dan boleh bertanya soalan. So jangan duduk diam saja ya. Alright, so Tuan Syed, apa kata Tuan Syed mulakan dengan bagi definisi sikit lah tentang topik kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih lah yang mana ada ni. I nak cuba buat yang paling senang. I tak mau sound very academic ataupun apa, kita ambil cara kita sebagai in the context of business. Networking ni dia timbul dari the asas of kalau kita kata pemasaran marketing, dia ada 4P. 4P ya. Go back to some basic lah. 4P, price, promotion. Lepas tu place dengan apa lagi? Price, promotion, place. Dengan apa? Lagi satu. Apa P ya? People. Product. Okey. Dalam bracket promotion tu dia pecah, itu dia panggil marketing mix. Sekarang dalam promotion tu dia pecah lagi. So normal marketing ni kita pakai advertising, promotion, personal selling dengan distribution. Itu dia panggil marketing mix. Referral marketing ni dia timbulnya by kalau I ingat dia thinker tu Dr. Iwan Misner yang founder of Business Network International. I pernah jadi member for 1 year. Tapi kalau kita ikut balik, ingat yang the thinker, kita kena with due respect, kita kena bagi kat mereka lah acknowledgement. Lovelock, service marketing tu dia datang pula dengan dia punya konsep pula, dia panggil referral marketing. Tapi the networking tu selalunya kita kata kita pergi networking kan. Kau pergi nak panggil networking, nak jumpa orang networking. Networking dalam bahasa yang paling simple bagi saya punya fahaman, saya make it simple. Networking is about building, membina satu rangkaian community of support antara kita dengan dia. Dapat tak? Dapat. Kita build satu community ya. Kita ambil contoh kita punya PLF cukup bagus tu. Kita ada satu community of educator. Maknanya kita network sama-sama kita tu, makna we support each other, tapi in the context of business tu, in generating new customer tu kita kata referral marketing. Is it clear? Right. Itu yang dikata definisi of networking tadi tu. Perkataan networking tu perkataan dari net and working. Ya, tapi orang kita ni kalau networking pergi jumpa orang collect card, lepas tu habis stop kat situ.
Oh, seronok dapat kokat. Oh, jumpa katalah apa Noh, jumpa Faizal, jumpa Rabi, jumpa Abu, jumpa Shanas, jumpa Nabi. Oh, seronok dapat 7 kokat balik cerita. Kata, oh, jumpa kokat. Buat apa jumpa kokat tu? It doesn't bring any benefit kat kita punya member-member yang 7 tadi, because kita tak tahu apa nak buat dengan networking tu. This is the big picture of networking lah. Kita stop kat sini dulu. Kok ada apa-apa nak tanya? Tuan Syed, orang dok kata networking ni dia ada konotasi negatif juga kan. Bila kita networking ni dia dah ada elemen-elemen LMM kat situ dah. Betul. Apa pandangan Tuan Syed tentang tu? Tak ada, saya punya understanding lah. Networking ni dia jangan ambil the assumption of LMM. LMM ni dia ada level. Dia ada level member, unit manager, lepas tu ada team manager, lepas tu. Networking tak. Networking ni contohnya, lepas kita develop satu kontak, kata I dengan Rabi ataupun I dengan Cik Rizal. Satu, kita kena buat elevator pitch. That means Rabi dengan Cik Rizal kena understand siapa Hanafi. Lepas kita develop tu, kata kita dapat satu kokat, kita dapat satu kokat tu, kita kena jumpa dia, kita introduce kalau di normal contact of kita one to one lah, face to face. Tapi kalau di segi social media pun banyak. I tengok dalam Facebook, dalam kita punya PLF group pun, kalau katanya ada siapa-siapa keperluan, satu-satu keperluan, Cik Rizal kita selalu bagi reference. Oh, kontak ni lah, Syed Faizal lah, kontak tu lah. Indirectly, that is called a referral marketing. Jangan silap. Kalau orang kata networking tu, kita make the effort pergi jumpa orang. Kata, I jumpa Rabi. Rabi kena tahu siapa Syed Hanafi, apa dia punya kepakaran, apa dia punya area of interest. Syed Hanafi kena ambil initiative to know what is Rabi punya point of interest, untuk Rabi buat apa, so that kita boleh complement each other. Katalah I ada satu customer, I buat kata business skill. Ini orang HR ke L&D lah contoh, ada. Habis aja buat kerja I, meeting ke apa ke, lepas tu I boleh tanya dengan L&D or HR people tu, ada lagi apa area yang you perlu tak? Tiba-tiba dia kata, oh, I need NLP, I need communication, I need social media. So, dengan adanya kita punya network PLF tadi tu, Hanafi punya kerja is to quickly respond to that L&D or HR kata, yes, I ada team I, network I bagi kontak, kata I bagi kat Rabi, I bagi kat Cik Rizal ke apa semua, bagi. Jadi dapat je kontak tu, Cik Rabi dapat, Rizal dapat, dia kena do the work. Yang problemnya networking, yang dikata faham networking ni, dia dapat kokat, dia tahu kata dia kerja general manager, dia balik, dia letak dalam box dia, habis full stop. Macam ni ya, Tuan Syed. Betul-betul. Saya ada 3 box. No, I ada 3 box kat office tu. Macam-macam orang ada dalam tu, tapi ada lagi tak ada lagi. Okay. The critical point, this is the salient point yang penting tu. Kalau kata kita build new contact, katalah Rabi baru jumpa Syed Hanafi. Dia punya elevator pitch tu, maknanya Syed Hanafi kena bagi tahu dengan Rabi, my name is Syed Hanafi. Saya punya area of expertise, as an educator lah macam kita PLF, is personal development, management, leadership and business skill. Full stop. Dalam 30 second tu, you kena buat information, dia panggil elevator pitch, so that Rabi faham yang apa Syed Hanafi punya expertise. Kita tak, kita ambil kokat, yang I duk tengok lah, dia ambil kokat apa, dia tak tulis apa dah. Dia terima kasih kokat, dia terus bola poket. Itu one silly mistake kita buat. Kita tak understand who is our new network, our new people that we meet. We must ask question to understand. When you show interest, that is a plus point. It's not about interesting.
You must show the interest. Kita tak tanya. Kita salam, lepas tu jom kopi. Kenal kopi. Lepas tu balik je kokak. Tengok kokak banyak-banyak. Pas selit macam Noor tunjuk tadi lah. Selit. It doesn't help. So sekarang ni, malam ni kita nak share the art of doing this lah. Itu yang the body of knowledge malam ni is about the networking tu dia ada proses dia. Satu kita Tuan Zaid, Ustaz nak kacau Ustaz Tuan Zaid. Yep. Tuan Zaid, kalau macam contohnya Rabi, Faizal, Mat, mereka ni ada bisnes dah, So bila mereka ada bisnes tu, maksudnya mereka adalah kenalan-kenalan sudah, okay. So macam orang yang baru masuk bisnes, kenapa yang dia nak refer orang lain pula? Why should he do that? Kan dia yang nak cari klien. Kenapa dia pula yang pergi ambil tahu, harus tu pergi canang-canang ke orang lain tentang bisnes orang lain? Dia tak masuk akal bahagian tu, Tuan Zaid. Why should dia buat referral marketing? Dia referral marketing ni basically sekarang ni, especially zaman sekarang lah, is very good. Bagi I, it's very effective. Because apa? Dia kena make effort because dia tak boleh buat personal selling. That's one. Kalau harap social media sekarang ni dah explode with in the Facebook tu macam nak pecah dah. Dia dah tunggu nak meletup je. Semua orang come up with a lot of things tapi nobody, basically my observation, nobody respond, nobody react. Like pun tak ada. Jangan respon, like, komen tak ada. Like pun tak ada. Because it dah explode. Jadi building rapport, building relationship ni, networking dengan referral marketing is very effective. Because we help each other. That's what dia kata tadi, simple term of networking is building a community to support each other. Itu macam kita punya PLF group tak sunyi lah. Sebenarnya I kena confess, I tak tolong siapa-siapa dalam PLF tu because dalam kita punya online ni, kita punya Facebook ni, I must understand each and everybody punya core capability dan baru kita boleh recommend. Kalau takat baca macam tu lagi, kita bagi dekat customer, customer, their expectation are very high. They have no time for us. Dia cuma kata what is good for me. In order for me to pay you, what value you bring. Jadi sekarang ni, dengan among kita to build the networking tu, basically we must understand each other punya core capability. Jadi dia satu networking ni dia review kita punya personal presence. Dua, cara tak langsung build credibility dengan orang dah yakin. Kalau katanya orang pakai Hanafi, orang dah yakin dengan Hanafi. Kalau Hanafi refer Noor ke refer Rabi itu, dia dah confident dah. Dia dah tak tanya banyak dah. Itu yang I nampak referral marketing ni is very powerful by own right because orang dah yakin kan. Kalau Riza kau recommend Hanafi, takkan nak question. Dia datang macam tu. So because dia orang dah agak comfortable with that. Tapi kalau kita pergi cold call as compare to networking, cold call pergi menunggu buat appointment, nak buat business case presentation, orang dah tak ada masalah sekarang ni. Especially virtual, adakah siapa panggil orang meeting nak buat business case presentation? Tak ada. Dia pakai sapu tulis lah. Kalau orang tu recommend, dia pakai recommend. Macam contoh, I will not name the corporate lah. I was in the office. Tiba-tiba HR punya orang call I said, Tolsek ni, boleh tak Tolsek buat talk for 2 hours? And then I sajalah nakal kan, I tanya siapa yang refer you kat I ni? Dia kata another head of department yang kenal Tolsek and dia pernah attend program Tolsek, dia yang bagi referral tu dekat I. Jadi dengan adanya itu kita rasa yakin dah.
Cuma the way kita buat, kita nak tanya soalan apa nak buat, bila nak buat apa tu, itu basically kita punya duty lah. Itu yang kata one kita dapat orang kata network or referral by somebody, itu kita kena buat kerja. Itu dia panggil networking. Kita ada networking pergi duk collect kokat, lepas tu balik boh dalam folder. Lepas tu tunggu orang tu telefon. Tak jadi ya. Okey Tuan Syed, sajalah nak tanyalah, siapa yang patut orang kata kita nak build up ni? Siapa yang sepatutnya? Dah build up ni, kalau katanya number one kita kena understand the basic principle, I help you, you help me. Okay. When somebody recommend me to you, kata you are new customer to Noah, Cik Rizal recommend I, so contact you. It's my effort. The next step is my effort is the one have to follow up with you to understand you better. Bukan katanya Cik Rizal bagi ya terus I diam lah. Okay, no. Dia networking tu. Lepas tu dia ada perkataan working tu. Working tu kita punya kerja lah. Satu, we have to do homework lah. Following up with him. The failure of networking ni, yang dikata failure, dia ada dia punya setback. Orang kita assume that lepas je dapat contact tu, don't do anything. Automatically nanti customer telefon kita. That will not happen lah. So jangan Itu yang apa dia? So jangan mimpi lah kalau simpan kokat tu Tak ada. Tak ada no. I kena mengaku, I pun make silly mistake juga sebelum I belajar networking ni. Seronok masa muda dulu dapat kokat pergi high tea kau dapat balik bagi kat sekretari bubuh dalam kotak. Lepas tu tahun bila pula baru terkejut pergi cari orang tu. Pergi terkejut dia tanya siapa aku this. Cuma yang lagi satu tu I nak share. One kita dapat kontak kata Cik Riza ke Cik Makno ke, tolong tulis hari bulan berapa. Ada Hari bulan berapa bila dapat kad tu ke atau bila dapat kad tu mana bila kita jumpa dia. kenapa ni penting Tuan Syed? Dia tak dia aja dalam buku, tapi I praktik sendiri. Kalau katanya I call Makno katalah, I call Noor. I cakap, Cik Noor, Assalamualaikum. Dia pun Waalaikumsalam, ni siapa ni? Hanafi. Noor dia automatically dia buat teletah. Hanafi mana ni? Cik Noor, kita jumpa dekat tu yang Melin itu hari ada upacara Kementerian Pelajaran yang kita minum kopi tu hari Rabu apa. Oh ya apa. Itu selalu jadi. Tapi kalau kita panggil macam tu dia buat telatah lagi ya. Siapa Hanafi mana? Saya tak ingat. Saya banyak baca. You know Tuan Syed, you remind me waktu dulu-dulu lah kerja dengan orang kan, dulu dengan saya kerja dengan focus learning. Antara benda yang mereka buat cold call. Yeah. And waktu mereka buat cold call tu, katakanlah mereka cakap dengan HR manager ni, so sembang-sembang ambil repo, dapat tahu HR manager ni 8 bulan pregnant contoh, you know. So the staff of focus learning ni dia akan siap tulis lah dekat buku hitam dia, aku call puan sekian-sekian pada masa sekian-sekian dan pada waktu tu antara benda yang menarik tentang beliau ialah dia 8 bulan pregnant. Selang 3 bulan kemudian staff ni akan call the HR manager lagi sekali dan because benda tu dah ada dalam buku, maka dia kata okay, probably dia dah habis dah maternity dia semua ke, you know, telefon kata, oh apa khabar puan, dengan baby, you know, how's the baby, boy ke girl, you know. So the client dia bila dapat dia feel macam seolah-olah, you know, you keep track of dia saja, you know, yang ambil tahu tentang dia saja, you know, you remember in that sense, ya. So serupa ke teknik macam tu ya, kita catat dalam buku hitam kita bila masa kita jumpa orang ni, apa topik, apa benda yang menarik tentang orang tu, contohnya orang tu tak ada rambut ke,
Contohnya dia bawa main golf ke, dia suka main golf ke, contohnya dia suka mancing ke. Take note lah apa saja yang interesting lah tentang orang tu. Supaya when the next time kita do come across that person again, kita akan sebut benda tu. Is that the same thing, Tuan Syed? Yes. Yeah, it depends. It depends on it. Ya, boleh Rabi? Tak celak. Saya dalam bidang takaful dan juga dalam bidang pewarisan, saya setuju. Saya punya dalam bisnes saya pernah buat calling dan juga referral networking. Dua-dua sangat-sangat membantu jugalah. Yang kalau call memang gitulah, kita dapat business card kita collect, kita buat direct repo kan dengan orang. Jadi kat situ memang dalam takaful kita memang diajar untuk dapatkan sedetail-detailnya supaya orang itu macam ingat kita ni kenal dia betul-betul. Jadi waktu tu pakai baju apa, dekat mana, pukul berapa. Kalau boleh sedetailnya dapat. Kalau dapat tahu memang isu dia tengah mengandung, kita tahu berapa bulan, kita keep track, okey anak dah bersalin ke belum. Benda tu orang tu akan rasa macam close betul dia dengan kita, sangat prihatin dia dengan kita. Itu sangat membantu untuk kita klien build trust dengan kita kan. Dan satu lagi kalau dari sudut networking, referral networking, macam saya dalam bidang pewarisan, kita bila kita selesaikan satu masalah seorang keluarga, satu masalah pusaka, ianya akan membawa kepada ahli-ahli keluarga yang lain secara tak langsung melihat kepada kita. Jadi secara tak langsung benda itu menjadi referral kepada kita untuk kita bantu kepada orang yang lain sekiranya ada masalah dalam urusan pusaka maupun buat perancangan pewarisan. Itu sangat-sangat membantu dari segi network referring dan juga macam tadi awal tadi dapatkan rekod supaya kita dah itu salah satu aktiviti supaya kita punya kita dapat bina networking kita sendiri. Sampai kena tahu baju dia warna itu. Ya, betul. Baru Encik pakai baju merah kan masa tu kan. Jadi yalah betul lah. Kalau kita dapat buat macam gitu sekali, dia okey, dia akan ingat kita momen berjumpa dengan kita masa tu. Sampai peringkat macam tu. Dalam sistem memang kita ada satu sistem yang diberikan siap-siap lah. Dia panggil kad. Jadi setiap nama yang katalah kita dapat business card ataupun number ataupun nama, kita akan rekod lah sedetail-detail mana yang kita ingat pasal dia ni. Jadi kita akan rekod. Lepas tu nanti kita akan bila calling kita akan call. Kalau boleh jangan dalam tempoh 24 jam kita call, jangan lebih daripada tu supaya dia tak lost pada kita. Dia contact dengan kita. Macam itulah. Tapi sebenarnya rekod itu pun sangat-sangat membantu kepada kita walaupun ianya dalam tempoh yang lama sebab ianya masih dalam nota kita lagi pasal dia. Begitu. Thank you very much. Terima kasih Abang Rabi. Rabi ada sistem yang telah diajar kepada dia. Man ada sistem sendiri, Man? Saya untuk networking dan juga untuk referral marketing ni, kita ada satu sistem yang mana kita build sendiri. Macam Mahabbah, kami sendiri kita ada build up sendiri satu sistem which is kita buat skrip. Kita buat skrip sebab kami buat online, Tuan Syed. Kami banyak di online. Sebenarnya kami banyak di online. Kami macam Tuan Syed sendiri cakap contoh macam nak bagi kad dan sebagainya, itu jumpa face to face ataupun physical punya perjumpaan, betul kan? Macam saya sendiri, saya lebih kepada marketing online marketing. Apa yang kami buat, kami tak tukar kad tu pada masa yang sekarang ni lah kan. So apa yang kita buat adalah
bila yang start conversation antara satu sama lain, bila start berjumpa. Contohlah kalau jumpa dekat Mudah sekalipun, so kita akan ingat orang tu sebab dulu ni orang ni nak jual benda ni sekian kat aku, ataupun saya pergi tanya dia macam ni, oh rupanya dia kerja yang ni apa semua, macam tu. Dan seronoknya dalam online itu, di situlah saya jumpa dengan Nabil. Nabil dekat sini sekarang, ada dengan kita sekarang. Kita jumpa dengan Nabil, dan apa yang kita bincangkan hari ini, yang mana bersama kita semua hari ini. Saya nak cerita sikit tentang Nabil. Bukan saya nak puji dia. Dia saya punya coach. Bukan nak puji tapi puji jugalah. Puji jugalah, boleh lah, puji jugalah Tuan Syed kan, Tuan Rizal kan. Nabil sebenarnya okey, Nabil sebenarnya dia jual benda ni. Dia ada satu produk pewangi kereta, yang mana pewangi kereta dia ni tak ramai orang buat. Dia punya formula sebab dia pakai fiber. Dia punya pewangi kereta ni dah almost setahun pakai, masih lagi bau. Dekat tempat saya ni, dekat Mahabah ni sebenarnya masih lagi bau. Setahun. Saya dah pakai almost 1 year. Tuan Syed, almost a year. Berapa ni Nabil? RM9, RM10. Berapa Nabil? RM5. RM15. Okey, RM15. Atas asbab networking dan referral, kini Nabil salah seorang daripada penjual kereta mewah dekat Penang. Atas networking dan juga referral. Referral ni Tuan Syed, saya baca dia WOM, WOM, word of mouth. Word of mouth. Saya pakai benda tu. Cumanya sekarang bila kita berpindah ke online, sebab zaman sekarang zaman online, 79% orang di Malaysia berpindah daripada offline marketing ke arah online marketing. Ini kajian. 79%. So dengan skrip dan juga sistem yang kita bina sama-sama dengan Nabil, saya tunjukkan kepada Nabil dan kita bina on the spot. Nabil boleh buat benda tu. Okay, so kembali kepada word of mouth ataupun referral marketing tadi. Word of mouth ni sekarang sangat-sangat mudah. Contohnya dekat platform e-commerce sekarang, orang boleh tinggalkan review. Itu pun dah cukup untuk boleh dikatakan sebagai recommendation ataupun referral. Benda ni bagus, so belilah. Kalau benda tu tak bagus, itulah reviewnya, macam tu. Alright. Betul lah tu. Itu memang cuma saya cadangkan network marketing ni because one to one ataupun personal selling tu basically tak tahu bila lah datang balik. So sekarang ni biar kita punya team faham the networking tu dengan referral marketing tu, so that kita boleh secara tak langsung within kita punya network tu we help each other, especially zaman gawat sekarang ni. Kalau kita ada pun jangan duk senyap. Betul. Because I tengok dalam Facebook banyak benda keluar produk, katalah orang masing-masing punya expertise, area expertise. Kita kena help each other because apa? Kalau kata kita nak outreach to customer direct, memang susah sekarang ni. Betul. Satu customer tak ada kat office. Dua, hantar email tak jawab, hantar message tak jawab. So the best thing is within the connection yang mana kita connect each other. Katalah contoh, Nabil kena know very well. Okay, either Nabil help or no help. So that kita tu dalam triangle tu kita masuk dalam dia punya loop. Masing-masing bukan nak compete each other, to complement kita punya area of expertise. Itu kena take place. Kita tak boleh expect lagi dah boom dalam Facebook, boom dalam media lain tapi tak efektif because orang tak berapa kenal juga. Bubuh film apa pun orang masih skeptical, you know. Dia nak somebody to whisper dekat telinga dia tu kata Nabil bagus. Baru dia itu yang kata tu most selling or promotion, the word of mouth is very powerful. Yes. And then also can be very damaging. No, kalau you buat sekali hilap, itu sakit. Tuan Syed, last year saja saya boleh buat lebih kurang 68 session untuk business coaching sahaja. Atas asbab word of mouth ni lah.
68 session untuk business coaching. Dan itu pun ditanya oleh kita punya Sifu juga, Sifu Rizal, Mat macam mana hang buat? Betul saya cakap kata saya pun tak tahu. Ada orang tolong referral kan. So senang cerita, networking ni adalah satu circle. Satu circle, dia bukan sahaja di antara owner business dan owner business ataupun businessman and businessman. Group boleh. Dia boleh juga di antara customer ataupun klien ataupun siapa-siapa saja yang kenal kita, yang belum beli belum langgan produk ataupun kita punya servis. Dia bunyi lain sikit. Siapa tak langgan kami lah, dia langgan hang. Dia macam tu. Itu networking. Networking dia bukan sekadar tahu Tuan Syed ni apa kepakarannya, bukan sekadar itu, dia kena faham. Contohnya macam tu. Alhamdulillah lah. So, Izzah nak kacau sikit. Kau lah bunyi sombong kan? Izzah ni, apa yang Izzah cakap tadi tu, tentang catit apa kau, Izzah sendiri tak buat. I sendiri tak buat. So, Izzah punya strategi bila kita nak kata referral marketing lah, Izzah akan buat yang terbaik dalam salah satu program tu, yang akan menyebabkan Rizal punya nama ni terpasak ke dalam kepala audience tu, yang menyebabkan mereka ni kita dengar. Ya. So nak harap Rizal nak ingat orang susah. In fact bila orang tu kata, "Cik Rizal, apa khabar?" Rizal akan kata, sihat. Kita jumpa kat mana? Nak harapkan Rizal ingat orang tu lambat. Ceritanya Rizal akan pastikan yang mereka akan ingat saya. So is that sombong? Is that sombong marketing? Or what? Apa pendapat Tuan Syed? Dia bukan sombong, itu the way he or she see you as a personal branding lah. That is you lah kan. Itu I say when you understand the concept of networking, lepas tu we have to do the work. Lepas tu dia indirectly or grade one kita kata word of mouth, unofficial lah, orang refer. Kita sebagai brand kita, Rizal tadi, or Hanafi tadi tu, kena pandai-pandai bawa diri lah. How you want to be remembered by apa prospective client ataupun past client ke apa ke, pulang lah. Tapi kalau dia equate juga dengan personal branding tu tadi. Si semua yang cantik, semuanya bagus, produk kita bagus, kita penampilan kita bagus. Because kita dah sampai ke outreach tu, the point of prospective customer tu, dia tak close sale lagi. Kita kena maintain kita punya image tadi tu, yang sell image ke, branding ke you nak panggil, or product branding tu bukan apa, orang ikut orang dengan produk yang kita bawa. Betul. Kata Rabi kata tadi, kalau orang kenal Rabi, insurance. Dia pun tak kata Rabi jual raita. Lepas tu dia kata no buat coaching. Dia pun kata tu. Kalau Hanafi pula corporate training. Dia akan equate macam tu. Dia tak boleh ingat Rizal without equate to the product. Indirectly tu kita move in the market secara personal ke, social media ke, there is a product that attach with us. Cerita branding ni is a good topic to bawa minggu depan nanti. Branding. Personal branding apa? Personal branding ke branding? Even though cara Rizal pasakkan dalam kepala orang, what you say is branding tu is something which I do more often. But it still doesn't stop me untuk saya tolong canang-canangkan geng-geng yang lain. Dan saya buat itu, canangkan. Contohnya saya bila orang tanya, saya pernah insurans pergi jumpa Rabi. Saya pernah coaching bab e-usaha apa ni all those nak belajar TikTok ke, nak belajar cari mamat contohnya,
ia tak memberhentikan saya untuk mencanangkan nama mereka, kerana Izzah selalu pegang what goes around comes around. Kita buat baik untuk orang, orang akan buat baik dengan kita. Syarat dia ialah jangan harap. Ya. Sekali kita harap, bila kita canangkan orang, so kita mula perasan, orang tak canang pun nama aku, mula kecil hati. Ya. Ustaz? Ya, yang kata networking ni tadi, dia ada prinsipal amalan yang bagus kita faham dekat kita punya minda. Apa yang amalan dia? Amalan dia giver gain. Ulang balik Tuan Syed. Giver gain. Mana orang yang memberi itu membawa faedah. Pada kita tak harap orang tu tolong kita. Kalau dia nak bagi balik tu syukur alhamdulillah. Jangan duk harap, I tolong you, I scratch you must scratch me. That is not right. Yang macam you kata tadi lah. Giver gain. Lagi satu yang saya my thinking, be interested. Macam Rizal bagi network ke I ke, Rabi bagi ke, siapa bagi tu, Noor bagi ke, I must show that I'm very interested to know more about this customer. So be interested, not interesting. Kita kena tunjuk positivity yang kita ni ada minat nak tolong dia. Customer ni dengan kita punya community yang kita network tadi ni, kalau kita tunjuk yang kita ni betul-betul nawatu clear, ada minat nak tolong dia, cara tak langsung lah rezeki dia akan datang balik dengan spiritually, dia pahala kita dapat pasal kita nak tolong. Kita bukan minta duit apa pun. Kita nak tolong dia aja, kata insurans kan. Contoh baru ni, main dulu bila kan Renew Road Tax. Member I tu duduk kat Tanjung Malim tu. I boleh panggil member I kat Tanjung Malim tu, kata ni nak beli insurans kat you. You tolong ni. Boleh. Tuan Syed. Terima kasih Tuan Syed. Dia terkejut. Because I duduk kat KL, panggil dia. Nasib baik jatuh kursi ke jatuh meja tak tahu. Lepas tu sale close. Dia dapat lah kat 1,600 ke 1,700 kat Kaita tu punya insurans. Okay. The point is, because I kenal dia satu. Dia pun tak sangka yang Tuan Syed duduk KL dah bawa 5 tahun dah balik pada Tanjung Malim. Boleh panggil lagi ni. Tak tahu dia punya seronok ke apa. Kita punya nak waktu very clear. Maknanya kita nak sedekah kat dia. Itu kita punya bahasa lah. Kalau marketing punya bahasa dia tak bunyinya tu. Kita kena niat kata kita nak tolong rakan-rakan kita. InsyaAllah lah, mungkin bukan ini hari, bukan esok, bukan lusa, mungkin 2 bulan lagi, benda tu akan datang balik. Itu yang kata tu, giver gain. Tuan Syed, saya setuju Tuan Syed bila Tuan Syed kata ini memang bahasa kita buat macam tu, kita nak bagi sedekah. Bahasa orang lain Tuan Syed, bahasa orang lain kata, aku dah refer hang kat company ni, hang bagilah 10%. Hang bagi hang ulung lah. Itu Tuan Syed, kepada dia, aku pun ada bisnes kan. Commission. Tapi kalau you tanya kalau I bagi. Macam mana dia minta? Kalau I bagi, bukan apa, kita jangan marah dia minta. Kita build in the cost tu, kita build the cost based costing ke, you nak buat cost plus costing ke, terpulang pada you. Jadi kita keep portion letih dia. Apa salah kan? Nothing. Kita tak lose dari kita punya margin. Saya Nur Alif duk buat macam tu kadang-kadang. Asal kita tak boleh buat. Bagi fee 15%. Kita dah ambil dah kita punya portion 30. Kita punya cost tu baru dah ada 45. Kedekut apa? Dia punya seronok lagi habis pokok kelapa semua dia naik. Dia dapat tu. Pasal apa? Dia dapat monetary value. Kita duk kata sedekah terima kasih. Kalau dia dapat monetary value, kita tak rugi apa. Like effect dia boleh multiply the effect tu. Cara tak langsung.
sorry lah kita katakan kita semua sama aja sebenarnya, kita orang susah. Kalau katanya we work for money, he work for money. Cuma orang kaya ya money work for them. Ya, So- bukankah itu orang kata apa, makan atas angin apa dia? Makan betul atas ke? angin, makan atas angin. Ah, Sifu, nampak lah ada makan bahasa dia. yang lebih cantik Sifu sebenarnya. Apa dia, apa dia? Yang Makan makan atas- atas angin. Affiliate marketing. Affiliate marketing. Apa dia pula tu? Affiliate orang yang mencadangkan Tak, kita. saya dah Affiliate tengok lah. Faizal. Hang kata affiliate ni lah. Faizal dah mula tengah. Alah. Associate sebenarnya. Association macam tu. Ah. Affiliate sebenarnya. Okey, Ah, affiliate marketing tu maksudnya dia tolong apa? Dia tolong Alright. canang-canangkan nama. Itu je kerja dia. Okey, dia tolong buat marketing untuk kita. Sebagai contohnya, dia ada a few contacts, networking dia tadi. Dia ada network dia tadi. So dia tanyalah networking dia tu, jabatan tuan ni okey ke, staffnya tak nak buat program corporate ke, untuk staff contohnya buat program pembangunan diri atau sebagainya. Betul tuan ni yang contact networking dia ni cakap kata boleh juga nak buat program macam tu. Memang kami duk cari-cari. Saya ada satu kontak nama dia Tuan Syed. Dia boleh buat insya-Allah. So kita handlekan ataupun kita handlekan nombor Tuan Syed kepada dia, ataupun kita sendiri yang direct dengan dia, kita bagi tu dekat Tuan Syed. Tuan Syed free dah hari sekian. Okey, payment dia macam ni. Tuan Syed tolong pergi bagi ceramah Sat, tolong pergi buat program Sat. Itu affiliate marketing. Saya lah orang tengah tu. Bahasa aku kutu. Boleh macam mana pun tak apa. Macam kutu dekat bus station kan. Dia berkeliaran dekat Pudu tu, contohnya dululah zaman Pudu aku kan. Ulat tiket. Hanif Hassan kata ulat tiket Sifu. Nak pergi Penang. So dia bukan kerja dengan bas, syarikat bas tu pun. Betul. Aku panggil kutu, engkau panggil affiliate. Bahasalah ni Sifu, bahasalah ni. Alright. Hanif Hassan kata ulat tiket ni. Tiket dapat ke tak? Rabi. Faizal, apa pendapat Faizal ni? I mean, you use all these people to help market you. Ada pernah guna macam ni? I mean, kita biasa Faizal the training provider lah, Ya, Itulah kutunya kan. itulah kutunya. Memang betul lah, memang kena ada lah. Dalam commission base ni kan, kalau kita kata EO tu is commission base lah. Kita nanti dia event guna je. Okay, kau nanti buat marketing, dia dapat job tu, dia bagi dia. Dia bukan training provider pun. Dia buat marketing je. Tugas dia tu je. Lepas tu dia dapat projek tu, dia sub kat kita. Macam tu lah sama juga. Yang construction sama juga. Dia bukan, dia main con, dia sub con. Dia sub kat kita, so berapa dia presiden ambil datang dia, kita tahu pricing kita ikut dia. Sama juga. Benda tu ada dalam pengalaman saya, memang ada. Kita Mana-mana pun kalau Membantu Faizal ke? alhamdulillah membantu. Status lah dalam networking macam-macam cara. Kadang-kadang gunakan surat wahyu, surat kuning turun. Itu semua networking lah tu kiranya. So at least Surat wahyu, jaya. Aku cerita surat wahyu ni. Aku Dia baru macam pening broker ni, lah, jadi broker. hang belum surat wahyu ni apa cerita? okey, dia macam ni. Kadang-kadang introducer kan. Introducer tu dia kenal tokoh dalam. Macam saya pernah cerita. Dalam Malaysia ni kita ada networking tu. Dulu politician very powerful. Sekarang all politician dah mula down kan. So dia got this sometimes introduction untuk dapatkan projek tu. So benda-benda ni bermain dalam pasaran dan kita. Budak baru. Kenapa dia dapat ni bukan buat projek tu. So dia networking tu. That network tu dah ada. Dia bukan training provider kan. Tapi macam dia boleh dapat lah. Tuan, dia punya networking powerful. So benda ni, maaf cakap, kadang-kadang projek jauh-jauh dalam latihan pun, maaf cakap, dalam pengalaman saya dalam latihan ni, the networking you consider very powerful. Terima kasih. So, Faizal. banyak lagi lah. Dia bunyinya dia ada konotasi negatif Exactly. dan positif. Macam contohnya tadi Mat kata affiliate, dia bunyi positif kan. Lepas tu bila Liza cakap kutu je, Mat pun kata same thing.
Maksudnya dia ada konotasi negatif dia. So Tuan Syed, maksudnya untuk kita go into this, dengan kita memilih siapa nak recommend atau orang yang recommend kita, dia ada etika-etika dia kot. Dia satu tu yang kata tadi, we have to have orang panggil CIP. Kita mesti ada CIP. Satu, credibility. Kita mesti ada. Yang orang recommend tu kita kena portray. Ini nak cerita pasal branding ni dia keluar minggu ni dah. Saya katakan kita mesti ada CIP. C itu stand for credibility lah. Credibility. C credibility. Orang boleh percaya kat kita lah. I itu integrity itu mesti ada lah. Kita buat kerja dengan ikhlas, dengan bersih apa semua lah. Kita nak bagi apa tu yang sebagai sedekah pasal dia tolong tu, itu kita punya spiritual niat nama tu kita nak bagi. Lepas tu P tu performance. Performance tu makna kita perform seperti mana dia promise customer tu yang recommend kita. Jangan kita pergi selekeh kan, jadi dia pun kena impact sepihan tu, dia pun kena, kita memang terus orang tak bagi lah. Because dia boleh buat 80% betul, tiba-tiba recommend Ahmad pula buat lock dia. Ahmad tu memang kena potong lah pasal dia orang baru. Lepas tu dia yang recommend tu akan effect dia sama. Jadi kita sebagai orang yang refer kat kita tu, kita orang baru jadi orang referral baru, we must have CIP. Dia panggil CIP. Okay. Saya panggil CIP lah. Tuan Syed duk cakap tentang kami ni yang kalau bila nak masuk dalam this referral marketing ni, kita yang perlu ada etika-etika tu. At the same time yang si affiliate yang kita lantik atau si kutu yang kita lantik tu pun nak kena ada etika yang sendiri kan. I mean, cara kita memilih seseorang tu untuk jadikan kita punya loudspeaker, kita punya affiliate, kita punya kutu tu. Apa etika pemilihan ya untuk mencari orang yang boleh kita harapkan tolong bawa nama kita lah in that sense kan. Kita boleh reverse balik yang CIP tu. Kita boleh reverse balik because CIP yang I bagi itu bukan yang one way punya kriteria. Dia fallback, dia reverse. Kita macam kita buat NLP lah, reframe balik. Reframe balik, because apa? Dia dah kata dah, it's a business community to help each other. Cara individu ataupun cara group association macam Noor kata tadi. It could be company to company. Katanya I very terror in cat bangunan, antiras. Tu dia. Noor dia pergi dia buat M&E je. Dia pasang wire-wire, tarik kabel electrical, tapi dia dengar katanya kami tu nak pakai orang yang pandai antiras kat Bungung dah. Betul kita dia tahu. Yang buat antiras tu pula dengar cerita pula kata nak pasang pula dah, nak pakai parit drainage pula dah. Drainage, panggil geng drainage pula. Itu yang kata the community network yang kita build tu, we must know each and everybody punya capability. Kita takkan recommend orang yang tak ada CIP. Please ingat dah. Ini CIP ni perkataan saya Nafi Karang lah. Mesti ingat tu, credibility, integrity dengan performance. Jangan hilang pada CIP ni, because CIP tak ada dalam buku apa-apa. Jadi based on my own experience. Tentang credibility tu saya nak share petua lah dengan forum kan, di forum kita. Kerana dalam pengalaman saya dalam 14-15 tahun dalam bisnes ni kan, kadang-kadang kita ada orang yang kata, okey tak apa, saya tolong canangkan tuan kepada jabatan sekian atau syarikat sekian, you know, and bila dia canangkan tu, kita dapat projek, and then bila dia dapat bayaran, dia yang dapat bayaran kerana dia yang deal kan, so kita pula yang tak dapat bayarannya, you know. So saya kalau orang macam tu sekali dia buat macam tu dan dia bagi pula banyak alasan, you know, terutamanya alasan yang paling bestnya ialah
klien belum bayar. Macam mana nak bayar you? Klien belum bayar. So saya akan kata, okay, itu kira strike one lah. Strike one. My strike tu dia buat benda yang sama tu, saya kira dia punya credibility dah hilang. Memang. Yang menyebabkan saya akan buatlah apa yang patut secara halalnya untuk dapatkan duit saya tu. So yes, ada kepentingan bila kita minta orang tolong canang-canangkan kita. Kita mesti find out things about this person. Dia ada track record tak? Track record dia baik ke tidak? Pernahkah contohnya kita yang learning facilitator ni, ada tak kita learning facilitator yang lain yang recommend orang ni? Kita tak ada. Atau memang dia memang ada cerita buruk tentang dia ke, so we need to find out orang lain punya credibility. Kata kita ni kena tipu kau. Itu yang I nak pinjam Rabi punya cerita tadi. Rabi kata dia ingat sampai baju merah, baju hitam apa semua tu kan. Itu di segi the first impression. Lepas kita dah jumpa customer tu, kita dah build the rapport tu, we dig the information secara tak realize date of birth dia, kita minta dari reception dia ke. Dia duduk kat mana, kita minta kat reception dia kat mana ke. Staff dia pun kita kena minta. Itu yang setengah-setengah. The good sales people yang betul-betul marketing oriented. Ini marketing oriented. Marketing ni he will go into the profit. Kalau orang sale ni dia nak quick sale, one sale, dia dah lupa. Jadi tiap-tiap sales people mesti ada marketing orientation. Jangan ingat pasal sale aja. Because sale is short term. Marketing ni long term. Kita kena kadang-kadang kena fikir juga pasal marketing orientation. Jangan just ingat dapat habis. Kita kena kadang-kadang kalau duduk seorang-seorang terfikir, kita duduk sibuk dapat bisnes, kita tak pernah fikir pasal konsep berapa profit aku nak buat. Kita duduk sibuk buat sale je. Itu yang kadang-kadang orang yang terror networking ni, dia punya mileage tu jauh. Janji dia masuk lah kan Tuan Syed. Janji dia masuk, tapi dia punya approach tu long term. Dia bukannya short drive. Because orang marketing ni dia long term dia gain. Orang sale ni short term dia gain, long term dia loss. Itu yang dia kata marketing, perkataan marketing tu kat belakang. Referral marketing. Dia tak kata referral sale. Dia mesti ada kena fikir macam tu. Kalau kita fikir short term, dia jadi sale, dia hantam pasal volume saja. Tapi kalau orang marketing ni dia fikir long term, dia fikir in term of profit. Itu kita jangan pergi dalam sangat lah. Kalau dalam sangat dah jadi ikut lain lah. Cuma malam ni kita kena pakat-pakat belajar about pakailah kita punya network referral marketing among kita as a PLF ni. At least we boleh tolong each other. Kalau kita nak pergi direct the normal, macam last week kita cerita pasal business unusual ni, referral marketing will come in when kita buka balik besok kita pakai lah. Itu yang dia kalau reflect balik. When I say focus on the people tu, cuma last week tu I tak mau confuse orang dengan focus on people. Tapi 2 hari lalu I duk tengok, lepas focus people tu kita bisnes kecil je lah masing-masing kita ni. As well we help each other, give the helping hand, show the interest that we are interested among kita punya PLF punya team yang ada produk masing-masing. But not interesting lah. Don't be interesting. People not interested. Kita kena tunjuk that we are interested to help each other. Yeah, that's a very important point that we kena show that we are interested to help. Bila cerita tentang berada dalam satu komuniti atau kita wujudkan satu komuniti supaya this referral marketing ni berjaya, should the members of that community be sama bisnes dengan kita? Contohnya, Faizal, Mat, saya, Tuan Syed sekalipun, kita all in the same business kan?
should the community be from people of the same business, atau dia kita dapatkan orang lain-lain juga masuk dalam community itu? Apa yang lebih baik? Dia boleh masuk. Kalau kita look at kita punya PLF, itu yang kadang-kadang kita kena segmen kita punya member. Kita kena pecahkan kita punya member. Nabil apa area or expertise dia, Rabi apa expertise dia, Dini apa expertise dia, kan, Hidayat apa expertise dia. Dari situ kita boleh tahu siapa kalau kata kita face one customer, kita nak fallback, backup kita tu siapa. Tunggu je customer kata dia nak apa. I always tanya. Kalau I always tanya, you remember not the one that I refer to you? Remember that? Yeah. Because I asked that lady, that HR, which other area that you are basically looking at that you want to do within this interim period? Say, we want to do this because we have this. Okay, I got somebody. Pada dia tanya siapa? I juga he is the master trainer there. He also doing the professional and. Okay, selesai. Can I have the contact or not? At the same time, I give it to you. Same time, I bagi kat dia. Okay. The second part or the third part is your role to play to support what I give it to you. You dapat tak dapat tu, I just keep quiet. Takut nanti you marah. Rezeki masing-masing, betul. Takut you marah. Okay. The thing is, it's still within the same umbrella. I mean, you provide learning, I provide learning. That's why kita boleh. So apa kata contohnya? Kalau kita ambil contoh kita ni PLF. Dalam PLF, kita ada lawyer, kita ada architect, kita ada speech therapist, kita ada orang sewa kemah, So that particular community terdiri daripada pelbagai jenis bisnes, which to me ada bagusnya lah. Kita ada satu community yang ada pelbagai jenis bisnes kan. Contohnya ada orang nak buat kenduri, and I can boleh suggest 2-3 orang yang boleh sewa kemah contohnya. Anak tu ada masalah nak bercakap, maka saya ada 2-3 orang speech therapist yang saya boleh cadangkan. So saya mencadangkan kalau kita nak wujudkan satu-satu community untuk kita supaya referral marketing ni hidup, maka pastikan dalam komuniti tersebut bukan orang yang sama jenis lah. kita ni geng learning facilitator, we often forget that we think all learning facilitators adalah orang yang berdiri kat depan bercakap. Tak. Ada learning facilitator kita ni lawyer, ada learning facilitator ni sewa kemah, ada learning facilitator ni buka tadika, taska, pelbagai bidang sebenarnya yang kita sebenarnya boleh tolong refer dia orang punya bisnes juga. Manalah tahu kok mereka berjumpa dengan orang-orang yang memerlukan training, maka dia tahulah siapa nak refer tu kan. Betul. So ia akan meluaskan lagi lah kita punya reach. Betul. Ya, betul. That's why kita pinjam the Western punya ni kan, pernah dengar kan BNI, Business Network International. That's why dia pecahkan professional services. Dia bubuh satu sektor professional services tu. Dalam tu dia ada lawyer, ada apa sekalamnya, real estate lah, orang macam kita lah, dia pecahkan semua tu. Lepas tu dia asingkan, dia tengok orang-orang yang dalam kelompok tu. So when they move as a BNI tu, they have all these people yang different sector to recommend to this prospective customer yang dia orang interface to help each other punya network. Habis tu sekarang BNI very powerful dekat US sampai worldwide just because they have that system who basically complement each other consistently. Nak jadi member je, I bayar kat nearly 3,000. Lepas tu dia panggil weekly meeting, you keep on updating all member what you have. Kalau ada apa-apa baru, lepas tu dia suruh buat elevator pitch. Kalau ada orang
dia orang jemput macam guest tu, dia suruh kata, okay, this is Hanafi, I'm a corporate trainer, my focus is this. Cukup. Dalam 30 second dia bagi, cukup. Yeah. Jadi new customer tu akan dapat kontak kita, dia pass around dalam kotak tu, dia ambil. Sama dengan kita punya PLF itu yang Rida, kalau Rida ingat, saya kata PLF kita ni kalau katanya kita proper structure in Malaysia, I think we can support all because kita punya network of team, kita ada all area of expertise. Which saya nak menambah, which is actually working dah sebenarnya, you know, on a daily basis actually. Dalam setiap state. Kerana Riza ni berada dalam WhatsApp group setiap state. So I know it is happening di mana kita refer antara satu sama lain on a daily basis. Ya. Yang bestnya without structure. Without structure, yeah. Without structure, without hang bagi aku 10%, without tu, which to me I say is beautiful. Okay, kita ni asyik duk cakap tentang PLF. Kita nak tanya si Syaz Hakim. Boleh masuk sekejap ya, Syaz Hakim, boleh? Okay, boleh. Alright. Tuan Syed duk cakap tentang kita ni mesti berada dalam satu komuniti, di mana dalam komuniti tu kita saling market antara satu sama lain. Syaz Hakim, dalam bisnes tuan ada berada dalam komuniti yang macam tu kah? Bisnes saya baru nak start lah. So saya cuba nak dapat ilmu dulu before because my business is basically I'm an archery coach. So it's a mostly physical yang contact kan. So I'm preparing myself untuk habis PKP ni lah, tahu dah Allah bila. Okay. Tapi so in terms of business punya network tu still very tak ramai lagi lah. Yeah, okay. So kalau diberi peluang lah, kalau macam saya mau start business, Tuan Syed kata jom masuk BMI nak kena bayar yuran. Berapa ribu tadi? Entah berapa ribu orang kaya-kaya macam Tuan Syed dia boleh lah bayar. Yalah. Tuan Syed. Sebenarnya ada komuniti yang lain yang Syaz Hakim boleh join. Contohnya Dewan Perniagaan Melayu, contohnya, ya. Depa ada komuniti yang untuk support businessman ni. Ya, so Dewan Perniagaan pula dia ada ikut negeri pun ada. So contohnya Dewan Perniagaan KL Selangor, Dewan Perniagaan Putrajaya, Dewan Perniagaan Negeri Sembilan dan sebagainya. So saya yakin masih boleh join komuniti itu satu, ya. Ada juga komuniti yang ikut bisnes masing-masing lah. Contohnya geng yang jual jamu contohnya. Okey, dia ada persatuan jamu dia contohnya, ya, yang saya yakin dah boleh join, ya. Dan itu tak memerlukan macam Tuan Syed itu kena bayar fee setahun berapa ribu dan tak memerlukan bangun pukul 6 untuk depa pun main mesyuarat pukul 6 pagi. Subuh-subuh. Tak apa buat pukul 6 pagi. antara sebab Tuan Syed saya tak masuk BMI tu kan itu lah. Pagi pun mesyuarat nak kena pakai tie lah tu. Betul. Tuan Syaz Hakim, sekali lagi bisnes apa? Saya tak dengar. Saya jurulatih memanah specifically. Jurulatih memanah. Jurulatih memanah. Okay, right. Thank you. So macam persatuan memanah dalam area-area yang tertentu contohnya, ya, atau persatuan memanah nasional, pasti depa ni ada support group masing-masing yang saya yakin boleh join. Setakat ni saya yakin nak masuk yang mana? In terms of business, dalam archery ni saya tak nampak lagi lah. I mean, saya dah dalam industri for quite some time, 10 tahun jugalah. Tapi memang support system business tu dalam archery itself memang tak ada. Tapi but kalau if I have the capital to do it, BNI sounds very great kan. Semuanya for now.
Capital tu tak ada, nak spend money on things like that is, I think it's a bit of a luxury untuk business baru start. So, susah sikit lah. I'm trying lah. Plus sekarang for now I'm focusing on personal one-to-one coaching. I want to create more products. I want to do training of trainers, maybe seminars ke apa ke. Okay, since kita, jom kita practice business referral sekarang ya, Tuan Syed boleh ya? Okay. Saya boleh cadangkan Tuan bersembang dengan Tuan Izhar Jumali. Ya, Izhar Jumali. Beliau adalah orang yang mengajar memanah di area Putrajaya. Nama tu kenal tu. Iyalah, kerana dia Nausihat punya penyanyi. Tak, dalam archery tu saya ingat tak, kalau sebagai penyanyi saya tak kenal. Sebagai pemanah tu nama tu saya kenal. Dia Nausihat punya penyanyi. So I'll give you the number sekejap lagi. Saya akan type nombor dia bagi straight to you. And sembang dengan dia in terms of how to jadikan ia sebagai bisnes supaya bisnes ini berkembang. Especially dalam keadaan sekarang ni tak boleh keluar kan. Itu satu. Okay. Kemudian kita ada di mana ya Tuan Syed, PLF kita di Taiping ke? Taiping ke? Jeffrey. Ya, Jeffrey. Ya. Dia siap buka satu center, indoor center untuk to run apa ni bisnes memanah ni sebagai satu bisnes indoor pula. Ya. Di Penang. Ya maaf. Di Penang. Di Perak. Taiping. Di Taiping. Taiping. Jeffrey nama dia. Tanjung Malim pun tak salah. Tanjung Malim, there you go. Faizal, betul. Tanjung Malim. Okay. So you may want to also discuss dengan these two people. Okay, so Tuan Syed, am I doing referral marketing in the right way ni? I'm suggesting kepada Syazah Hakim, these are two people that you can contact and find out, get more ideas on how to run business dalam bidang memanah ni. Am I doing it right? Yeah, that's the most basic we can do. Cuma Syah Hakim kena do the homework lah lepas tu. Dia kena tunjuk the elemen yang I kata tadi, be interested. Be interested. Because apa, you can see indirectly maybe down the road 4 or 5 days whether he show the interest or not. Because apa, mungkin you talk to Cik Jumali, ada Syah Hakim panggil you because I refer you kat dia, tak ada pun, dalam 3 hari pun tak bunyi apa, makna he's not interested. Itu yang kata tu. Itu kalau berlaku, kalau jumpa Syazah Hakim tengah jalan, langgar. Langgar. Belum bagi peluang ambil, langgar. Baru nak kahwin ni. Itu yang paling bagus tu I duk nampak macam ni dah. In future lah kalau Rizal izinkan. Tiap-tiap mana attendee kita ni macam ni, you people I nampak all very young people, ada energy, first more very keen to do business. Forum ni is very good because this is the time that kita make mistake, we check kita punya understanding each other. Lagi satu, when member datang tu, Faizal kena type kat situ, Faizal jadi what is your area. Kena boboh itu NLP ke apa ke. No, kena boh situ title tu, No Muhammad apa area. Rabi Razak kena boh itu insurance. Jadi dini kena. Jadi kita cerita tak langsung, kita tahu each other punya area or expertise. Kalau kita banyak, contohnya Mat, dia selain daripada dia buat program-program ni, dia ada construction company, atau contohnya macam Adnan itu kan, dia ada construction company, ada kedai baby, ada kedai basikal, ada banyak benda. So what you're saying is dia kena pilih satu untuk dia canangkan diri dia. Dari situ dia boleh pecahkan. Dia point of entry tu dia bagi satu je. Mana-mana pun dia area dia tak boleh bagi. Dia tak boleh tamak lah kira. Dia tak boleh tamak. Tak boleh tamak. Kalau macam ni okey. Okey, bila tulis background begitu, kami kalau tak nampak archery tu kami tak tahu dia bidang archery.
Ya. Betul. Kalau tak dia nampak macam bidang spa je, SPA nampak kat situ. Ya, Dia punya wording tu patutnya hitam, because when you do backdrop macam tu, orang tak nampak. Ini Ya, betul. saya buat dalam 5 minit sambil kita borak tadi. Saya buat sekejap. Wow, ambil terror kau. 5 minit. Ambil Tengok, kau. tunjuk lah orang muda 5 minit. Kalau saya Nafi, Ha. 3 hours. Tu saya Nafi, jangan Faizal lagi. Lagi. Tak tahu apa-apa jadi tak tahu. Syahjah Hakim ni nombor telefon Izhar dengan Jeffrey saya pergi letak. Dia dah dapat dah 2. Dah dapat dah 2. Okay. Pendapat Dan- saya lah. Dan bagi tahu dia apa yang you dapat nombor ni daripada Muhammad Rizal Hassan. Kalau depa tiba-tiba kata tak kenal, hang bagi tahu. Aku cari, aku langgar. Yang tu aku cari dan langgar. Actually kita banyak tau. I duk tengok dalam 10 kali I repeat, Rizal nanti marah. Dalam kita punya PLF family tu, hotel tu banyak betul. Kalau kita each other, tolong each other, I think kita tak menang tangan nak manage customer. Syahjah Itu Hakim I yakin. Bukan PLF kan? Tak, Syahjah Hakim bukan PLF kan? Okey, PLF Next adalah class masuk. PLF tu maksudnya Professional Learning Facilitator. Mereka ni ada dalam 2,300 orang di seluruh dunia yang mereka ni datang belajar dengan saya macam mana nak menyampaikan ilmu macam saya pada standard saya. Okay. So ramainya orang dalam ini, contohnya si Rabi Dayat, Amirul pun baru masuk ni tu Dini Anggun tu Faizal Mat semua, Tuan Syed tu masuk, mereka semua PLF belaka. So itu yang maksudnya bila kita ni bawa that community, ya. Saja bila kita buat usahawan ni, kita jemput orang lain juga yang luar daripada komuniti untuk masuk supaya kita belajar sama-sama. Dan ada benda yang kita boleh belajar daripada Syah Hakim contohnya, especially when you tell us you dah 10 tahun in the business actually. In the industry lah, bukanlah. In the industry. Business itself, long story short, I was kicked out of my own company. So starting balik. Yeah, because contohnya Syahjah Hakim, because when we talk about the industry, contohnya lah, later on when you talk to Jeffrey, dengan berhenti, dengan adanya shutdown dan COVID dan semuanya, dia tak boleh buat kelas dia seperti mana yang dia nak, kan? So antara bisnes cabang yang dia masuk ialah dia beli bow daripada luar negara untuk customer di Malaysia. It becomes a business for him, the side business for him, but it's in relation dengan bisnes dia sekarang. So there are ada benda-benda yang you still can do, repair bow contohnya. Contohnya lah, to repair a bow contohnya. Maybe that can be a side business. So by discussing dengan contohnya Izhar dengan Jeffrey ni, you get more ideas on how to run that business, number one. What to focus on dalam selain daripada just coaching people to become good in archery atau to become trainer in archery, tetapi how to spread that business lagi, especially dalam keadaan hari ini. So okay, so apa yang kita demonstrate dengan Syah Hakim sekarang ni, tuan saya, ialah business referral, kan? Betul. Ya. Betul. Ya. Dia lagi satu, dia punya principle tadi. Tadi off the cuff I kata be interested, not interesting. Satu. Dua, kita mesti ada CIP. Dua, the learning point. Credibility, integrity, performance. Yang ketiga ni, yang to be effective in term of networking dengan referral marketing ni, everybody must be the same mission as you. Same mission. Same mission. The moment you discover dia bukan same mission with you, don't waste time. Okay, nak kena clarify tuan saya, same mission tu dia.
the same purpose lah. I pakai you tahu saya Rafi kan, dia pakai perkataan berat, orang mau lari. Same mission tu maknanya purpose lah. Itu yang secara I remember about referral marketing network ni, kadang-kadang the failure ni benar-benar macam ni lah. It's not written in the book, in fact. It's not written. It's all kita, cara kita lah, macam kita bawa diri kita. Lepas tu orang dah bagi macam ni, you dah bagi bagus punya Syah Hakim, dah 2 prime contact. Lepas tu Hakim pula tunjuk minat dia nak jadi coach ke apa lah. Hakim dengan kecil hati Hakim lah, you cakap dengan orang tua macam I direct je, I bukan ada ego apa. Lagi satu Hakim lepas ni ada PLS masuk PLS because apa? Dia akan bagi satu credibility or image or brand you, kata you pun adalah professional learning facilitator. You nak mengajar orang tembak pokok ke, nak mengajar tembak ayam ke apa ke, mereka tahu you ada fundamental as educator. Kalau tidak you duk kata coaching, you dapat orang macam saya Nafi, dia tanya on what basis you coach people, what are the framework, habis. Alhamdulillah minat syaitan lah kena. Nanti saya Hakim nanti hantar WhatsApp ke saya bagi you details dia PLF-nya program, when's the next program. InsyaAllah in August. Nabil and Hisham also ambil nombor telefon Rizal Hassan. Untuk pengetahuan kalian berdua, Sifu Rizal Hassan ini adalah guru saya dalam presentation. So depa ni adalah tuan saya Hanafi, saya referralkan Sifu Rizal dan Dina Ahmad dalam website saya. Depa klien yang masuk dalam website saya boleh pilih nak ambil penceramah mana. So, ada Sifu Rizal dan juga Dina Ahmad dekat situ. Saya buat macam tu, senang. Dia kebanyakan pun kalau kita tengok let go back, take our mind to the industry ya. Banyak training provider yang dekat market tu pun depa tak ada in-house trainer sebenarnya. They don't hire salary trainer. They all pakai associate. Jadi kita sebagai among us to associate to each other, nothing wrong. So cuma the middleman in fact. Cuma kita ni problem kita tak praktis benar-benar ya resources yang ada. Kita duk serbu sana, serbu sini, customer minta je, tak ada, sorry, itu bukan area saya. Pasal kita lupa nak refer orang lain. Exactly. Pasal kita tak praktis je. Kalau kita praktis, dia jadi spontan. I like the way when you said everybody dalam satu kepala, satu purpose. Ya. Contohnya Tuan Syed, saya pernah dimasukkan dalam satu grup LinkedIn ni. Top Malaysia LinkedIn punya grup. Syarat-syarat nak masuk grup tu ada dipilih masuk. Kita tak boleh minta, ada dipilih masuk. Dan syarat nak masuk ialah dia mesti kena ada follower minimum 5,000 orang. Itu dia. So waktu saya masuk baru saya perasan saya punya follow ramai. Baru perasan. Selama ni tak pernah perasan. So bila saya masuk, antara benda yang mereka buat yang kita yang seolah-olah bunyi macam referral marketing yang kita duk sembang malam ni, antara benda yang mereka buat dalam LinkedIn group tu ialah bila seorang member keluarkan satu posting, maka member-member yang lain akan pergi posting tu, pergi share atau like atau komen. Dia akan share atau like atau komen. Now group tu Tuan Zaid, kerana mereka ni tak ada purpose yang sama, maka the group tu lama kelamaan berpecah. And I realise kenapa dia berpecah, kerana bila ada orang tak like ke tak komen, tak share dia punya posting, dia terasa aku je duk buat, hang tak buat. Mula dia set rules lah apalah. Okay, so itu satu contoh Tuan Syed, sekumpulan orang yang purpose dia tak sama. At first the purpose was the same in the sense of kita masing-masing tolong like, share, komen
posting masing-masing. That was the purpose. But it didn't work because yang itu to them was, aku masuk grup ni pun aku dah ramai dah followers. You know, tanpa grup ni aku dah ramai followers, you know. So why should be I liking? So lama kelamaan dia orang punya purpose tu hilang. Bila saya wujudkan benda yang sama dalam the PLF pula, dia berjaya. You know why? Because PLF ni purpose dia ialah belajar sama sendiri. Yeah. So what happen is, bila asyik kami like atau share atau komen dalam post orang lain, kami sambil baca. Aku belajar benda satu benda baru. Aku belajar satu benda baru. So dia punya semangat untuk teruskan grup tu kekal sampai ke hari ni, which is very good. Yeah. So saya sangat setuju bila Tuan Syed kata, bila kita masuk dalam satu komuniti itu, kita pastikan everybody has the same purpose. Kalau kita terasa diri kita tak sama niat lah, tak sama purpose lah dalam grup tu, baik jangan masuk. Ya, Tuan Syed? Ya. Betul. Ya. Betul. Macam contoh, saya bagi contoh lagi satu. I am a member of international design, international learning design. I like to design program. Sebelum masuk tu dia tanya macam soalan macam you kata tadi lah. They ask me question, what have you done so far? How do you design thing? Dia mesti ada the qualifying factor baru dia bagi you masuk dalam the international design group ni. Right. Sama dengan tu, because dia nak tengok satu, apa-apa group yang kita form, mutually can bring kita interest yang reciprocate. Cuma kadang-kadang minda kita ni dengan kita punya head and the heart don't speak together. Itu yang kadang mission tu tak jalan betul. So now kita kena repeat or remind that we are on the same mission, spread knowledge, skill to among the community. Itu yang saya pakai tadi, Zah, kalau Zah ingat. I define networking in my own word. I don't want to refer buku apa semua, because takut kita punya team tak faham. It's all about building community. Building community. When kita kata building community tu makna we are in the same mission, but kita punya principle yang kita kena practice. Right. Principle tu kita dah practice dah, cuma kita kena enhance lagi lah. Because apa? Kita tolong each other. Kalau we did not enhance that principle, we are damaging ourselves and damaging our party yang recommend kita tadi. Betul. Itu yang the importantnya about networking dengan referral marketing tu, dia nampak simple. Cuma this one is the thinking does not come from Kotler. Yang kata guru of the marketing tu tak datang dari dia, because dia tak timbul benda tu. Dia duk cerita product price dia, tapi people dia tak masuk, productivity dia tak masuk. People is the one who can damage. You can have the best product, you can have the best resources, tapi people kalau kita tak nurture dia, kita tak train dia, tak bagi dia faham in term of product knowledge, you put the world class product knowledge hilang. Tak guna. Ya, so tengok dalam kita duk sembang-sembang, kita punya kawan dah keluar product knowledge dia dah terpampang kat belakang ni Ya, dengan sendiri, tengok sendiri pun kita tahu dia bidang itu. Itu kata orang muda. Ini dia buat 3 minit, dia kata. Tadi 5 minit, ni 3 minit pula. Faizal belakang ni tak ubah-ubah. Alright, tuan-tuan dan puan, kita dah sampai pukul 10.28. Tuan-tuan dan puan, sekiranya ada soalan nak tanya usrah kita ni, forum kita ni, dipersilakan. Apa saja, bukan dia might not be soalan yang ada kena-mena langsung dengan apa yang kita bincangkan, fine, tak kisah. It's a soalan yang membingungkan kepada nak tanya, boleh tanya sekarang. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi Abel Kelantan kita ni. Terima kasih apa khabar sahabat-sahabat. Terima kasih Alhamdulillah. Tuan Syed yang berusaha banyak perkongsian. Kata saya ingat satu istilah dalam pengurusan ataupun mungkin HR juga. Kalau salah mohon betulkan Tuan Syed. Apa kita panggil ombudsman ataupun ombudsman? Tuan Syed ada dengar ke? Pernah dengar ke? Ulang balik. Madi ulang balik Madi. Is it ombudsman atau ombudsman? Apa itu sebenarnya? Sorry kalau I tak Dengar? clear. I spell. Okay, you spell. Ombudsman as far as I'm concerned lah. Dia ada slang Kelantan sikit Tuan Syed. So, Ombudsman. No lah. Kan? Betul ke Ombudsman. spelling? Spelling mungkin kurang betul lah. Apa So, bila- maksud you tu ni? Tak ada. Bila saya dengar Tuan Syed ni sharing kan. So you mengingatkan saya this is ombudsman. Ombudsman tu I think. Kan? Sipu ombudsman. I tanya Tuan Syed, ni kalau perkataan besar-besar ni apa pandangan Tuan Syed? Betul, perkataan tu memang very heavy tu. Kalau orang tak clear. Cuma Orang kita clear nak kan? tahu Dini punya own understanding in simple term tu apa. Simple term orang lama yang banyak pengalaman lah. Okey, soalan saya. Hang bagi title kat dia ke? Hang cakap. Hang Not bagi title kat dia. bukan bagi title, mengingatkan. Okey, soalan saya. Kami nama biasa aja, kami panggil dia Wali. Very good reframing. Saya ingat tadi terima kasih pasal kongsi CIP tu. Soalan saya, ada kena mengena ke ataupun secara langsung atau tak langsung dengan ASK ataupun KSA? Tuan saya? ASK tu apa? KSA sama ada knowledge skill attitude ataupun attitude skill knowledge. Apa ada kaitan ke dengan CIP? Tak. Itu you kalau ASK ability skill knowledge in the context of kita punya pahaman dia panggil competency. Mana ASK itu competency, mana kita ada communication skill, leading skill, people competency apa semua tu. Dia ada 8 kompetensi dalam sekolah HR lah. Yang CIP itu adalah yang I share tadi Dini, itu adalah sifat kita. Sifat kita orang yang menerima referen tu dan juga yang membagi referen tu. Kalau kita nak bagi ke orang tu, biarlah kita ikhlas. Orang boleh percaya referen tu. Jangan for the sake of bagi kita punya member tu sibuk tak tentu pasal. At the end of the day, referral tu tak ada pun. Dia yang buat. Kita kena ada keikhlasan kat situ tu. Itu yang saya masuk credibility tu. Keikhlasan tu mesti ada. Integrity tu of course lah. Kita buat benda yang betul pada tempat yang salah dan perkara yang salah. Integrity. Saya punya integrity, taksiran saya bunyi macam ni. Kita buat benda yang betul pada tempat yang salah, pada perkara yang salah. Integrity saya. Senang sikit. Performance ni mana-mana pun kita kena perform. Yang Dini tanya tadi ASK tu dia context of, dia pusing. Setengah tu dia panggil KSA. Knowledge, skill, ability. Setengah tu dia panggil ASK. Tapi kalau ASK tu kita campur tiga-tiga tu, ability, skill, knowledge dia jadi kompetensi. Tapi si Hanafi tadi dia tak kata kompetensi, dia kata capability. Capability mean you capable buat atau deliver atau tidak. Saya tak panggil kompetensi. Saya tak mau pakai perkataan tu, itu HR punya pahaman. Saya pakai capability, makna kita ni daya usaha kita ada atau tidak. Capability tu. Saya harap clear lah soalan dia itu. Kalau I nak confuse you lagi, I ni jahat sikit kepala otak I ni. Kalau you kata ASK, I bubuh pula kisah. Kisah. Kisah K-I-S-A-H. Kisah kan, story.
K for knowledge, I for intelligence, S for skill, A for habit. Jadi kisah. Dapat tak? Kisah. K for knowledge, I for initiative pun boleh, intelligence pun boleh, S for skill, A for ability, H for habit. Habit. Kalau I tengok orang, tapi kalau buku dia panggil ASK je. Tapi mengingat saya Nafi, dia bubuh kisah. I tengok orang macam tu. Dia ni ada knowledge ke tidak? Itu fahaman level wali. Terima kasih Tuan Syed. Sama-sama Dini, sama-sama. Sama-sama lah kita belajar. Itu Tuan yang Syed, syok. nama dia Rosmadi, Tuan Syed. Dia pun nama Dini sound seksi sikit. Dia pun jahat ke? No, it's my company punya name tu actually. Dia sebelum Riza tutup, Cik Riza kita tutup forum ni. Ya. Okay, I reverse balik referral marketing kan network marketing. Sebelum lahirnya si Hanafi dalam PLF ni, I pun tak tahu PLF. Satu, itu dapatnya tiket dia. Lepas tu tak tahu pula macam mana nak tolong PLF. Nah, betul I masa masuk PLF tu bukan masalah I nak jadi professional learning facilitator. I nak masuk PLF tu I dah bagi tahu kat Cik Riza, kata I nak tolong dia dalam business forum, business lab. Tapi rezeki I dimakburkan Allah pasal apa? Nah, betul I very clear. I nak masuk PLF tu bukan nak rebut orang punya market. Tak. I want to contribute macam ni. Okay, dah dapat dah. Forum yang kali ni dah 4 kali, yang dulu tu adalah dekat 12 kali. Betul. Okay. Sekarang ni, yang I masuknya, Riza panggil macam-macam lah. Tok Mulu lah, apa segalanya. I dah build network dengan geng-geng kita yang PLF ni secara tak langsung. Itu keuntungan I. Bukan di segi economic value. At least korang-korang know dia kenal siapa saya Nafi. Padahal dia dah kenal dah dalam Facebook, dah 2 kali komen lah. Jadi cara tak langsung kita build. Dia punya residential value dia punya return of individual ROI itu bukan investment. Return of individual dia. Ni saya Nafi mengarang lagi. Return of individual tu bukan sekarang. Bukanya bisnes, insyaAllah rezeki kita. I dah ada satu geng kat belakang. Kalau I jumpa orang, masing-masing punya rezeki, I dah boleh sapu semua dah. You name it what you want. Cuma satu je, I dah minta Cik Riza, kalau katanya rezeki kita dimakbul, Miss Corona balik, kita akan buat satu forum, kita jumpa one to one, semua dalam satu grup ni, buat kenduri ya. Kita niat lah buat kenduri. Buat keluar lah orang 100 je kan. Kita pakai bayar sewa tempat tu, kita makan buffet, kita buat sikit kita punya mission yang baru pasal dengan era bisnes yang baru. Masa tu kita dah kenal each other. Kalau takat dalam online ni kadang-kadang susah. Hidayat tu sehari sampai 3 kali hantar dalam Facebook. Jadi I sampai sekarang I tak faham Hidayat ni buat apa sebenarnya. I tahu NLP ni ada 2-3 lapis. Jadi I silap nak like lagi, Cina ni kata apa pula topside like NLP ni. Jadi I kena faham betul. So that is the benefit yang kita in this forum tu, cara tak langsung pun we build our own network secara in return, sedar tanpa sedar. Dua, kita dah faham antara satu sama lain. Di segi kita punya karakter, di segi kita punya arah tuju, arah yang kita buat kerja kita. Cara tak langsung. Cuma yang muda-muda ni I nak pesan, jangan segan-segan, jangan miss this forum lah, because this forum is good. I enjoy it because this is the time we challenge each other, this is the time we learn each other. Macam Noor tadi, Noor tolong I explain everything about the referral marketing dengan networking. Dia kerja I dah kurang lah. I duk jot down macam-macam tengok. Dah buat bagi simple, jadi senang, lega Alright, tuan-tuan puan-puan, kot lah ada soalan nak selitkan. Okay, Nabil. Okay. Alright, Ya, Nabil. Silakan Nabil. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay.
Soalan simple, memang agak nampak noob sikit, tapi benda ni Nabil nak guna untuk bisnes Nabil lah. Nabil ni bisnes sekarang adalah macam Mak beritahu tadi, menjual kereta-kereta luxury car lah, imported from Japan and UK, registered car lah. So berkenaan dengan referral marketing dalam bisnes Nabil dipanggil sebagai broker lah. Broker, orang tengah. So broker ni memang bagi Nabil memang impact dia besar. So kita tak perlu buat kerja banyak sangat, just dapat customer terus. Dapat genuine customer. So dalam referral marketing ni kan, kita dapat contact lah, kita dah dekat, kita dah dapat contact, and then macam mana kita nak jadikan benda tu profesional untuk kita start contact customer tu, customer yang dari broker tu yang kita tak kenal, kita nak mula WhatsApp ataupun call terus. Sebab setengah orang dia tak suka call. Setengah orang yang busy kan, dia tak suka call, tapi setengah orang dia suka WhatsApp. Apa yang permulaan yang lebih cantik lah. Kadang-kadang orang dia tengok kita call banyak kali, kita WhatsApp pun dia blue tick, terus dia block. Macam tu kan. Tapi kita tahu dia genuine customer. So nak mengelakkan kita hilang customer tu, apa tindakan yang terbaik untuk kita mulakan kita punya referral marketing, kita punya starting lah untuk kita contact orang. Saja nak tanya Nabil, customer tu Nabil dapat daripada broker dah? Broker kita tak kenal lah. Broker kita kenal, tapi broker kita kenal, tapi kita punya contact customer tu kita nak kenal juga. So bila customer broker akan bagi tahu Nabil tentang customer tu kah, atau customer tu yang datang kata ni ada broker bagi tahu tentang Nabil? Yang mana satu? Apa yang berlaku? Dia akan explain dekat customer tu pasal Nabil lah. Dia akan explain. So apa yang Nabil akan buat, Nabil akan interview broker tu. Dia ni macam mana? Tapi lebih baik Nabil lebih suka untuk call direct. Dia sebab banker akan call, akan tanya Nabil, okay, customer kau ni macam mana, bisnes apa, kerja apa, dia boleh bayar tak, dia punya financial macam mana, kita perlu interview. So nak start tu ya, sebab memang sekarang PKP mostly online lah, mostly semua. Setuju. Saya jawab dulu ya Tuan Syed, boleh ya? Ya. Saya bila berkomunikasi dengan orang, saya mencari persamaan. Ya, saya selalu mencari persamaan. So persamaan pertama antara Nabil dan customer adalah broker tu. Itu persamaan pertama. So Nabil boleh mulakan dengan WhatsApp yang kata, sahabat saya Faiza bagi tahu yang tuan berminat dengan kereta Porsche ke apa ke, whatever it is lah. So menggunakan nama Faiza sebagai broker tu contohnya lah, nama broker tu Faiza. Itu adalah step yang pertama untuk wujudkan persamaan. Ya. Nombor dua, Nabil dah interview broker. Broker pun bagi tahu Nabil tentang customer tu sebanyak yang mungkin kan. So bila Nabil dengar apa yang broker cakap tentang customer, Nabil dah mula formulate lah. Okey, dia pernah contohnya dia sedang bekerja di syarikat ABC. Okey. Nabil pernah ada customer daripada syarikat ABC juga. So Nabil contact customer dulu tu. Kenal kat Mamat ni? Kenal? Boleh bagi tahu apa saja information yang you tahu tentang Mamat ni tak? Get as much information, dapatkan sebanyak mungkin maklumat tentang customer tu. So bila Nabil hantar WhatsApp tu, Nabil hantar WhatsApp yang berisi, ya, satu broker tadi you dah sebut, nombor dua antara tu saya pernah ada seorang sahabat yang seorang customer yang kerja di tempat tuan juga, namanya sekian-sekian dan dia telah beli kereta daripada saya. So you adakan cerita untuk mewujudkan bahawa customer tu dah mula comfortable. Kata ada satu, ada dua, ada tiga persamaan lah aku dengan si Nabil ni, maka aku lebih yakin dengan Nabil. Aku naklah jawab Nabil punya WhatsApp kerana adanya persamaan. Ya. So hantarlah WhatsApp tu dan hantar satu je WhatsApp.
Oh, ada masuk WhatsApp. Alright. Contohnya Nabil bila pergi mancing kan Nabil, kita letak satu je umpan. Kita tak letak 3. Pada kail tu kita tak letak 3 umpan, kita letak satu je. Kerana kalau ya betul dia nak, maka biarlah dia cari kita. Saya sendirilah, saya tidak akan letak dalam keadaan saya ni mencari customer. Saya tidak akan letak diri saya macam tu. Saya akan tunjukkan kepada customer bahawasanya saya ni ada sesuatu yang dia nak, dia suka, dia perlukan. Maka dia akan cari saya. So Nabil hantar WhatsApp yang satu tu macam bagi business card kat orang lah. Bagi je. Saja business card Nabil tu yang dalam WhatsApp tu, Nabil dah letak pelbagai persamaan. Ya, yang menyebabkan orang tu kata kalau aku tak contact dia hari ni pun aku akan contact dia bulan depan. Dia tak payah. Contohnya. Ya. So Nabil dalam kepala pula bila dah hantar WhatsApp tu, bila orang tu tak jawab ke nampak je blue tick ke apa ke, Nabil dalam kepala tak boleh kata dia tak berminat. Tak. Mungkin dia sibuk kot. Kalau dia nak nanti dia main lah. Dia nak nanti dia cari lah saya. Pandailah dia cari saya nanti. Jangan kita catch up selepas tu. Izal, pada saya, if you want to do, buat 2 kali, jangan 3. Okay. Sekalian dah. Okay. Sekurang 2 minggu kemudian ke, seminggu kemudian ke, hantar lagi satu. And just to follow up. Follow up. Lepas tu dia tak contact juga kan, then fine. Because mungkin ya Nabil, 8 tahun kemudian, anak dia contact you. 8 tahun kemudian anak dia contact you. Nah, ini berlaku dengan saya waktu bila saya first dapat call daripada Bangladesh ya. Bangladesh call, kita nak buat program. Saya tak pernah buat marketing kat Bangladesh pun. Tak pernah Nabil, tak pernah buat marketing sampai ke Bangladesh. So bila orang call kata kami daripada Bangladesh, kami nak jemput tuan untuk buat program dekat Bangladesh, saya ni kata ni scam ni. Tapi selepas beberapa email yang masuk, saya kata, ni bukan scam ni, dia orang sanggup bayar ni. Okay, so saya sediakan diri pergi ke Bangladesh. First time jumpa dia orang, saya tanya, soalan pertama, macam mana tuan kenal saya? Dan mereka menjawab, tuan, 8 tahun dulu, kami ada hantar eksekutif ke Malaysia untuk pergi training. Eksekutif tu, mereka jumpa dengan tuan. Dan mereka jumpa sejam saja. 8 tahun kemudian salah seorang daripada eksekutif tu jadi general manager. Dan waktu dia orang bincang-bincang nak buat program, diingat saya. Ni minggu depan kita cerita tentang branding, saya akan cerita macam mana diingat saya tu. So the point is panjang tu. Jangan tak masuk Nabil, jangan tak masuk. So the point ni Nabil, bila kita ni hantar je umpan tu, follow up lah untuk kali kedua, lepas tu dah fokus energi kita kepada klien baru. Jangan nak worry kepada orang yang tak jawab WhatsApp kita. Just focus your energy kepada orang untuk cari orang baru, klien yang baru. Dan move on. Kalau boleh saya jelas sikit. Anda tahu 8 tahun kemudian anak dia yang call. So keyword dia lah persamaan lah. Yes. Apa yang tuan nak. Alright. Okay. Thank you. Namun Nabil, tambah sikit untuk boleh, Mat? Rizal. Sebelum buat WhatsApp beliau, WhatsApp customer, Nabil kena buat satu template dan dalam template tu memang kena ada satu skrip. Yang atas tu je tukar. Contoh macam kerja kat mana apa semua kan, atas tu je. Yang awal tu je tukar. Yang persamaan, tak mungkin persamaan customer yang pertama sama dengan customer yang kedua ataupun ketiga, you punya prospek. Contohnya macam tak kerja kan. So Nabil kena buat balik skrip tu. Skrip macam biasa Nabil. Apa yang fokuskan apa yang prospek dapat bila dia orang dah bertukar dia orang punya title daripada prospek menjadi first time buyer atau client. Apa yang mereka dapat? Apa yang mereka dapat? Ingat tak lagi macam mana kita susun USP. macam mana nak buat? Yes, macam mana kita nak susun USP,
Macam mana kita nak susun yang baru ni kita buat tu kan, susun website, apa yang Right. kita selesaikan masalah mereka. Kereta baru, kapasiti berapa, apa semua. Dan untuk tambahan, Mat cadangkan Nabil letak tarikh dan waktu untuk mereka call Nabil. Contoh, hari ni 16 hari bulan, Nabil boleh cakap macam ni, pada 19 hari bulan ataupun 23 hari bulan, pukul 2 petang, Tuan boleh call saya. Dan saya dah setkan appointment Tuan, call ataupun Zoom ke apa ke untuk tanyakan lanjutan. Tentang Nabil. Tentang bisnes Nabil lah. Macam tu. Terus letak tarikh dan waktu. Kita fixkan waktu tu. So, kalau mereka tak call, mereka belum genuine. Kita tahu benda tu. Macam Nabil tadi Okay. cakap, kata genuine. Bila Betul, mereka betul. tak call, Genuine. tak ikut tarikh apa yang kita letak, waktu yang kita letak, mereka tak genuine. So, just sebagai syarat, sebagai Nabil sebagai marketer dan juga penjual, Nabil kena letak follow up tu lah. Follow up, script apa semua macam tu lah. Itu je. Okay, buat skrip lah. Alright, thank you Mat. Thank you Sifu. Nabil, nak tambah sikit Nabil, kerana saya lihat apa yang saya lihat, saya dengar apa yang saya dengar, saya dalam kepala ni nak kena sebut juga. Dia mungkin tak berguna untuk Nabil pada saat ni, dia mungkin berguna untuk Nabil 5 tahun akan datang. Tapi saya kena cakap sekarang juga, ya Nabil. Usah depend dengan broker. Broker hanya adalah satu saluran rezeki kamu. Okay. So Nabil nak kena wujudkan you punya saluran rezeki sendiri. Maksudnya contohnya dengan setiap orang yang beli kereta dengan Nabil tu, Nabil akan dapatkan at least 3 hingga 5 nama lah daripada mereka untuk Nabil contact, dan gunakan pembeli itu sebagai persamaan yang pertama untuk Nabil hantar WhatsApp tu. Boleh? Okay. Oh, okay, boleh. Ya, don't depend on the broker all the time. Bayangkan Nabil, bayangkan broker tu satu hari tu tak ada. Dan selama ni Nabil hanya depend kepada broker saja kan. Maka kita nanti terkial-kial. So wujudkan, I'm sure Nabil dah ada dan database saja. Nabil mungkin tak pernah untuk nak hilangkan broker tu. So bayangkan keuntungan yang Nabil dapat tambah tanpa broker. You cut off that middleman, keluarkan broker tu. Ya. So pastikan Nabil dengan setiap orang yang confirm beli ataupun tak jadi beli pun, you know, dia orang boleh recommend 2-3 nama yang Nabil boleh follow up dengan atau cari customer baru, you know. Boleh Nabil. Nak kena cakap kerana tengok cara Nabil bercakap, tengok cara Nabil membawa diri, I know you can do that. Boleh. Cuma nak kena buat skrip ayat macam Mat kata lah. Well, Bagi orang tak. skrip adalah penting untuk macam orang yang perlu, Nabil kena faham, skrip adalah guideline. Ya. Guideline bermaksud apa? Bermaksud dia mungkin okey dengan Faizal, dia tak mungkin okey dengan Tuan Syed. So kalau Nabil tak fleksibel, maka dia akan berbunyi robotik. Ya, dia tak bunyi, keikhlasan tu hilang. So selalu bila betul, Nabil elok ada skrip, betul. But don't depend on the script. Nabil adalah seorang pengusaha yang menjual kereta mewah. Itu dah level tinggi tu. Itu saja dah level tinggi, you know. So pegang kepada tu, ya. Skrip adalah satu benda yang yes digunakan sebagai satu guideline. Dia bukan Quran. Ya, dia kena fleksibel. Ya. Bila kita bukan Quran tu bukan maksud nak kena ikut word for word tu. Tak. You nak kena be flexible. Tu maksud saya tu. Ya. Boleh Nabil? Alright, cool. Boleh I nak perbetul Nabil sekejap. Tu dia nak betulkan tu. Bil, si broker ni dapat gaji ke Bil?
Broker dia akan markup commission sendirilah. Ha? Kalau broker saya akan letak portion dekat dia siap-siap, sebab kalau even dia tak minta pun mesti dia datang dengan broker, mesti dia akan minta portion. Okey, tak apa. Supaya dia nak selesa, dia letak portion yang siap. Okey, yang kita duk cerita dari awal tadi, apa networking dengan referral marketing ni dia tak ada position tah. Dia tak ada position, dia tak equate to any position. Please ingat. Takut nanti orang cerdik pandai main sembang dengan Nabi kata referral marketing broker. Lagi dia kata dia ni biar betul dia ni kan bisnes tapi tak boleh nak faham what is networking, what is referral marketing. Biar kita berbetul sekarang siap. Networking tu basically dia tambahan baru by the thinker yang kata promotion tak jalan, personal selling tak jalan, distribution tak jalan, AMP. Advertising and promotion tak jalan. Ni dia panggil, kalau dalam marketing ni dia panggil marketing mix. Timbul pula networking ni basically is all about promotion kita, personal branding, promotion kita sebagai produk yang kita nak jual. Dia tak ada position Jangan kata kalau you sembang dengan siapa-siapa, cara you ke, tempat you ke, siapa ke, mungkin principal you ke. When dia kata referral marketing, network marketing, you kata my broker. Lagi dia lari lagi. Please correct yang tu betul-betul. Lepas tu yang lain tu I tengok tak ada apalah. Yang you memang minat nak expand you punya business tu, dia tengok apa yang you Cik Rida kata tadi, apa yang sesuai tu you contact lah, tak ada salah. Apa-apa email pun boleh, WhatsApp pun boleh. Yang mana senang lah. Orang yang bagi you information kata contact Syed Hanafi tu, dia patut tahu cara Syed Hanafi nak menerima you punya panggilan tu. Dia patut bagi tahu, Tuan Syed dia suka orang WhatsApp dia. Ataupun Tuan Syed dia suka baca email, dia tak suka WhatsApp. Pasal apa? Dalam WhatsApp dia tak bubuh nama Nabi, dia bubuh gambar kucing. Ada orang salesman ada salesman dia contact I, dia bubuh gambar tak apa-apa tau. Jadi I duk tengok dia 2-3 kali duk hantar ke I kesian lah, bunyi hamba lah, bunyi ayat dia tu. I call dia, tanya dia, you nak communicate dengan I, and then I tengok gambar you WhatsApp, gambar kucing. I tak boleh nak communicate dengan kucing. I tak tahu bila dia ni, I tahu dia lapak, ekor dia naik atas, dia lapak, dia nak makan. Bukan saja WhatsApp, bukan saja WhatsApp, kadang-kadang email address tu ilovestudybank@gmail.com. Dan lagi satu Facebook satu nak jadi kawan kita, dia tunjuk pokok kelapa. Jadi kita ni, dia nak kawan dengan kita, dia nak suruh kita tu kaji pokok kelapa ada belakang rumah dia tu. Dia tu tak nampak langsung gambar dia. I cakap astaghfirullahalazim. Dia ni tak buat homework. Itu semua nanti kita cerita dalam branding minggu depan tu. Okey. InsyaAllah. So Bil, kena ingat lo Bil, dalam WhatsApp tu kena tunjuk company ke ataupun gambar you. Kalau Nabi tengok gambar Syed Hanafi dalam Facebook, dalam Zoom, dalam LinkedIn, dalam apa semua standard, konsisten. Jadi orang boleh tengok dia ni memang konsisten orang dia. Dia tak ada tukar gambar kucing pagi, petang dia boh rimau, malam dia boh gajah. Lepas tu nak communicate dengan orang buat bisnes. Orang kata sat kucing, sat rimau, sat gajah. Be consistent. Itu satu nah. Lain tu tak ada apa lebih. I sukalah you tanya soalan, baguslah. Itu yang you dapat tu. Sama-sama kita belajar. Tapi kalau business minded tu be consistent. The word consistency ni makna dia you never stop. The word consistency ni yang dipakai tu you never stop. Be consistency mana apa jadi up, down, left, right. Consistency dari segi branding, dari segi kita communicate. Sekali-kali dalam bisnes tu tak boleh give up lah. Muka mau tebal, hati mau clear. Terima kasih Tuan Syed. Terima kasih banyak-banyak Tuan Syed. Menjawab ya Nabil?
Ya, Ya, banyak. menjawab banyak. lebih tu. Alhamdulillah. Lebih dah. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah sampai pukul 11 woi, Tuan Syed. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. And we have tadi maksimum 14-15 orang. Terima kasih banyak-banyak kerana tuan-tuan puan datang, bertanya, memberi komen. Mat, Faiza, Rabi tadi, even Hakim. Thank you very much for being with us. Oh ya, Madi sekali kena bertanya soalan. Ada lagi Nak yang tengok tanya soalan? tak ada dah lah tu. Okey. Minggu depan pula. Rakaman ni akan dimuat turun di Professional Learning Facilitator punya YouTube channel. Ya, so tuan-tuan puan-puan boleh merujuk balik ya perkataan-perkataan besar yang Tuan Syed guna ke, ya, atau Mat tadi bercakap laju sangat ke, apa beza affiliate dengan kutu ke. Tuan-tuan puan-puan boleh tengok balik rakaman ni, dan please tolong share rakaman tu kepada siapa yang boleh memanfaatkan dia, ya. Terima kasih lagi sekali. Kita jumpa lagi next week on Sunday. Sunday pula. Tajuk apa sih, Bu? Friday lah. Okay. Next week tajuk apa? Next week branding. Personal branding. Personal Yeah. branding. Nabi Personal you- branding. Ya, personal branding Tuan Syed. Personal branding because you kata personal branding, tapi kalau branding normal tu dah jadi lain pula. Personal branding. Okay. So kita start dengan definisi umum. Tuan Syed akan siapkan. So kita khususkan kepada personal branding. So Tuan Syed. I pun sama lah yang ni, yang mana hadir ni, terima kasih banyak-banyak. Kita sama-sama belajar antara satu sama lain lah. Cuma I nak ingatkan rajin-rajin lah masuk dalam forum ni. Karena this is the time kita pecah kepala, kita buat brainstorm, kita buat cross fertilization of learning, panggil cross fertilization lah. Quite diverse, ada muda, ada yang tua, ada yang baru nak buat bisnes macam Syah Hakim tadi tu, pakat-pakat ni share. So terima kasih lah Rizal lah. Alright, thank you very much everybody. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Madi, kita ada pocket English esok ya. Bukan Tengok video. Jangan tak tengok video. InsyaAllah. Dayat ni dah ingatkan saya tadi sebab saya tak tengok dalam grup tadi untuk program malam ni. Dan saya tadi ingat oh okay with Syed Hanafi, alright. Okay, kita punya orang lama, okay. Sebab itu kan dah pernah ada experience dengan dia kan masa situ